Okay, leadership style itu sangat besar sebenarnya, leadership ni. Yang paling penting tak kisah jenis leadership macam mana dia adapt, the same thing. Everyone have kerja. So please observe on that matter as well. Beza hierarki di tempat kerja. Contoh, exec dengan senior exec dengan manager. Apakah exec dengan manager ni macam lembu kena cucuk hidung? Ya je, tak bangkang langsung. Memang terhanggut-hanggut. Apakah begitu culture dia? Hierarki ataupun kita sebut sampai ada level macam kasta. Macam tak boleh tegur langsung. Oh, yang lebih tinggi ni. Adakah begitu? Maka hati-hatilah. Right. Kemudian yang lain adalah communication yang berlaku dalam syarikat. Macam mana team tu communicate sesama dia? Adakah dengan gaya yang harmoni ataupun gaya yang sangat santai ataupun gaya yang sangat skema ataupun macam one way communication? Superior bercakap, anak buah angguk-angguk ya. Tak nak melawan, tak nak bagi idea apa macam iyalah one way. Kita akan nampak culture tu. Alright. And then apakah majikan-majikan menggunakan ataupun superior ni menggunakan bahasa yang bagus. Kok ada maki-maki ke? Yang itu anda kena hati-hati juga. Okay. Dan sesama staff dalam jabatan dalam unit, apakah mereka bekerja sama sesama mereka, saling support. Bukan aku kerja aku, kau kerja kau. From there you will understand as well. Okay. Alright. So itu culture. Saya berhenti dekat point nombor 6 sebelum saya masuk yang ketujuh ni tuan-tuan. Ada sesiapa nak kongsi setakat yang kita sembang-sembang setakat ni lah. Alright. If anyone would like to share as well pengalaman mereka ataupun ada idea lain, sebab saya kongsi ni yang asas-asas yang very basic untuk kita kena pasti. Okay, boleh request. Kalau setakat ni saya tak nampak request lagi, tak ada lagi yang request. Kalau anda request tapi saya tak nampak, tolong mention. Saya akan tengok mention. Hai, saya nak request. Okay, jap. Ada seorang mention. Okay, Cik Puan Aimimin. Saya sudah follow Cik Puan Aimimin. Mari saya cari Cik Puan Aimimin. Tolong request Cik Puan Aimimin ya. Saya tak jumpa Cik Puan ni. Cik Puan Aimimin saya dah follow Cik Puan. Nanti Cik Puan request baru saya jumpa. Baik. Kalau ada yang lain boleh silakan. Setakat ni saya tak nampak lagi daripada request. Request pada tempat saya masih lagi kosong. Nah, inilah masalah space. Okey, dah ada dah. Okey, Aimimin sudah ada. Silakan Cik Puan Aimimin. Cik Puan Amirul saya accept dulu. Nanti giliran Cik Puan Amirul selepas Tuan Amirul selepas ni. Hai. Alright. Assalamualaikum. Terima Assalamualaikum. kasih Ed. Saya just nak berkongsi sikit sebab tadi ada cakap pasal benefits kan. Yes. Antara salah satu benefit kita selalu fikir bila benefits, first of all ramai akan fikir gaji. Second yang datang tu ialah cuti dan juga medical coverage. Tapi saya rasa insurance, sorry ada kucing. Insurance juga, insurance coverage untuk kaki tangan pun merupakan salah satu benefits yang baik. Coverage tambahan macam kaki tangan tahu macam
selain SOCSO, kaki tangan pun tahu dia ni dilindungi. Dan sekiranya terjadi apa-apa akan ada coverage insurance untuk diorang, especially melibatkan macam saya kata tadilah kemalangan, especially hilang upaya kekal ke ataupun kes-kes kematian, minta simpang lah, tapi is another benefits yang kita boleh offerkan. Betul. Especially bagi industri yang berbahaya kot. Contoh oil and gas dekat offshore ke. Tak semestinya yang juga, ada risiko. sebab sebelum ni saya bekerja industri finance. Memang ada offer, ada insurance benefits untuk kaki tangan. And then sekarang saya bekerja di bahagian industri media pula. I try to bring the same culture, bukan the same culture, I mean the same benefits lah, walaupun mungkin daripada segi finance we are looking at premium yang jumlah dia besar kan, but kita offerkan setakat mana yang majikan boleh mampu cover untuk kaki tangan, but still boleh memberikan macam peace of mind juga. And then satu lagi, another one yang saya rasa berbala juga, especially kalau kaki tangan tak ramai, but there are few kaki dalam ramai-ramai, tak ramai tu ada core contributor yang di mana kalau company tu 20 orang tapi 3 orang tu ialah main, di mana kalau apa-apa terjadi kepada salah seorang tu mungkin akan menyebabkan company tu tempang macam lumpuh sikit operasi dia, sebab one key player dah not in the picture kan. So mungkin juga boleh ada macam ada insurance coverage untuk, dia panggil, alamak saya lupa, tapi dia macam breadwinner insurance. Faham. Itu dia banyak package untuk insurans tu. Di mana in the end bukan je keluarga ataupun kaki tangan tu yang dapat sekiranya berlaku apa-apa musibah, tapi company pun ada dapat impuhan juga daripada sekiranya kaki tangan tu disebabkan musibah tu dia tak boleh hadir bekerja. Right, menarik. Terima kasih Cik Puan Aimin, betul ya? Panggil saya Min je. Min. Baik, terima kasih Cik Puan Min. Very good one. Sama-sama insyaAllah. Baik, itu perkongsian daripada Cik Puan Min kita. Benefit yang cover insurance, which is bukan semata-mata kepada industri yang ada risiko, but even industri yang media, macam Cik Puan tadi, media. Alright, so macam dia sebut lah, jika berlaku sesuatu, ia sok-sok ada coverage, tetapi bila syarikat pun ada coverage dia juga, dia memberi kelegaan ataupun ketenangan kalau ada kemalangan. Alright, thank you very much. It's a good insight juga untuk kita tahu. So benda ni nak tengok kat mana tuan-tuan Cik Puan, benefit ni? Tengok dalam kontrak kerja. Kontrak kerja tu akan dinyatakan benefit-benefit yang akan terima. So from there you can negotiate, then you can observe lah. Okay, terima kasih Cik Puan Min. Seterusnya Tuan Amirul kita ada. Tuan Amirul silakan. Hello, Assalamualaikum Cik Nik. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar lagi sekali kita? Khabar baik. Cik Nik, khabar baik Cik Nik? Baik, Alhamdulillah. Silakan. Tak ada, sebenarnya nak tanya soalan je, tapi kena share juga ke? Tak apa, nak tanya pun boleh tak? Kalau nak share okey ke? Okay. Tak apalah, saya sebelum saya tanya soalan tu, saya share dulu aku sikit kan. Okay. Sebelum ni saya pernah attach dengan satu company ni. Bila saya tanya-tanyalah pasal benefit, rupanya benefit antara senior staff dengan pekerja yang ambilan baru ni pun ada juga perbezaan dia. Sebab yelah contohnya bila company tu dah lama, so orang-orang yang senior ni dia kebanyakan benefit dia tu orang kata lebih macam premium sikit lah. Contoh yang saya boleh bagi, contohnya medical coverage dia kan. Medical coverage dia ada yang orang-orang yang baru masuk ni kan, yang junior-junior ni dia tak dapat lah benefit macam tu kan. Dia bukan setakat kena loyal dulu lah, kena loyal. Bukan setakat tak dapat unlimited, limited dan
untuk dia saja kan, tak masuk dependence. Tu antara perkongsian lah. I Jadi see. soalan saya sebenarnya dari saya tengok daripada 1 sampai 6 ni, dari segi benefit turnover, benefit training, leadership, working policy, working culture ni, kebanyakan benefit ni kita macam kena masuk dulu dalam company tu baru kita tahu. So mungkin saya nak tanya Encik Nick, apa cara untuk kita riki lah orang kata kan, macam mana benefit sesebuah company tu dengan cara yang baik, sopan dan integriti lah. Itu je lah soalan saya. Macam mana nak riki 6 perkara tu sebelum masuk company? Betul. Okay. Good one. Terima kasih. Tuan Amirul. Kalau Tuan Amirul kongsi tadi Tuan Cik Puan medical coverage ni adakah kita masuk ward ke dia dapat tampung ataupun kita ada operation ke kemalangan kerawatan tu 100% ditampung. Untuk makluman anda saya sebut nama company lah senang. TMB. Cover diri sendiri, family, pasangan dan juga anak-anak dan juga parent. Tak pasal-pasal parent cover. Contoh parent kita sakit jantung kena bypass. TMB cover. Sebab apa? Anak kerja. Ini skim yang lama lah. Skim yang baru tak ada. Macam Tuan Amirul sebut, skim yang baru ni untuk diri sendiri je. Alright, ni skim untuk orang lama-lama. So benda itu sebenarnya cuba kita tanya balik ejen-ejen insurans. Medical card yang cover jumlah contoh 1 juta, 2 juta ke setahun untuk kita, untuk family kita, untuk parent. Berapa jumlah kena bayar sebulan? Banyak tu sebenarnya. So itu benefit yang kita boleh kata tak nampak on paper lah nilai dia, tapi it's very valuable, sangat bagus. Right. Nah, mari kembali kepada soalan Tuan Amirul. Kita dah kongsi 6. Tapi macam kena masuk company baru tahu. Itu macam dah terlambat tu. So macam mana nak riki-riki nak tahu lebih awal? Cara dia pertama adalah research. Research boleh guna website, LinkedIn, kita tengok feedback orang. Kedua, Glassdoor, ada review syarikat. Dan research juga berlaku dekat LinkedIn. Kenapa? Kita boleh tengok perbincangan orang HR ataupun di sana, mereka kongsi benefit company dan juga company akan share aktiviti dia. Contoh, dia punya staff kemalangan, dia tunjuk pegawai syarikat pergi visit bagi sumbangan. Nampak tak? Itu mana kata ada benefit coverage. Kita sudah memberi sumbangan so atau sumbangan coverage sekian-sekian. Oh, rupanya syarikat ada coverage untuk benda ni macam ni. So daripada aktiviti syarikat tu kita boleh tahu. That is research online. Okay. Yang kedua adalah Tuan Cik Puan, kita boleh tanya soalan trigger dalam interview. Saya pernah buat video sebenarnya benda ni. Pernah buat video dalam ML. Adalah video dalam 3-4, lama dah tak buat video. Video bulan berapa tak. Ada satu cara nak trigger. Contoh, macam mana nak trigger leadership, contoh trigger turnover nombor 1 kan. Turnover kita boleh tanya direct. Tuan boleh saya bertanya, siapakah yang paling veteran bekerja di sini? Berapa lama ya? Dia pun kongsi, oh ni kita ada seorang manager ni. Oh ni paling otai tuan. Berapa lama kerja sini tuan? So dia kerja 10 tahun. Kita berdasarkan kajian kita, oh syarikat ni 15 tahun, 10 tahun. Okay, boleh tahan tu. Alright. So kita automatic tahu dengan bertanya. Okay. Kemudian katalah, oh dia kerja, dia asal dulu mechanical engineer. Oh saya pun mechanical engineer. Macam ni dia punya progress ataupun tuan sekarang ni adalah mechanical engineer berjawatan sebagai orang nombor 2 dalam syarikat. Apa macam mana tuan masuk syarikat ni dan macam mana growth tuan dalam syarikat ni? Kita tanya direct pada panel pun boleh. Dia akan explain, oh career growth saya adalah saya masuk sebagai senior engineer, kemudian saya kan sekian-sekian dalam tempoh 5 tahun saya begini. Kita boleh tengok dari progress dia sendiri. So soalan ni anda boleh tanya penemu duga. Boleh. Okay, cuma jangan tanya direct to the point. Syarikat ni leadership dia bagus ke tak bagus? Dia garang ke tak lah, kita kena tanya. Contoh, macam mana nak trigger leadership? Kita akan tanya, apa platform yang pihak majikan ataupun top management guna untuk communicate kepada pihak bawahan. Contoh syarikat besar, macam ada 100, 200 pekerja. Kalau bos CEO nak turun kepada anak buah, tak sempat. Sebab itu dia ada biasa kita panggil sebagai town hall. Syarikat besar ada konsep-konsep macam ni, meeting bulanan. CEO turun, okey anak buah boleh tanya. Contoh praktis ni dibuat oleh Petronas. Contoh CEO turun, semua turun dekat Dewan Philharmonic, bagi CEO bagi amanat dia, vision kita yang baru macam ni, kita hala tuju macam ni, and then dibuka space siapa nak tanya. Ini bagi syarikat besar. Kalau syarikat kecil, biasanya macam mana dia guna communicate? Is it open concept or close concept ke macam mana? So benda ini boleh ditanya juga dalam interview, kita boleh trigger. Alright. Terima kasih Tuan Amirul. So saya kata 2 cara di sini. Pertama, kita buat research online, LinkedIn, kita baca review orang. Kedua, baca Glassdoor review juga. Kedua, research online juga adalah boleh kita terlibat dengan perbincangan dengan staff-staff kat sana ataupun tengok berita-berita daripada syarikat.
Alright, daripada situ kita tahu, oh syarikat ni cover macam ni. Oh syarikat hantar the staff dia pergi training. Oh syarikat buat macam ni. Kita tengok update syarikat tersebut. Biasanya syarikat akan update benda tu sebab dia nak tunjuk credibility dia. Dia nak tunjuk dia bagus. Contoh. Right. Yang kedua adalah kita boleh tanya soalan tertentu, kita boleh draft soalan tertentu dalam interview. Habis interview tu, panel akan tanya kan, do you have any question, ada soalan apa-apa nak tanya ke? Waktu tu kita tanya. Tanyalah 2-3 soalan dan sebagainya. Ataupun kita boleh WhatsApp dengan panel kan. Habis tu, kita dapat nombor kontak dia. WhatsApp lah dengan dia. Tanya. Alright. So, kita WhatsApp tu tuan, saya suka guna istilah ni. Jangan kita tanya direct seolah-olah kita nak judge. Jangan. Kita tanya dengan nada nak minta nasihat. Minta advice. Tuan boleh advice saya tak macam mana? Boleh saya dapatkan maklumat lebih lanjut tuan? Minta dengan nada consultation. Dia yang akan bagi advice pada kita. Alright, so minta dengan nada tu insyaAllah nada tu harmoni lah. Dia tak nak nampak kita ni macam nak korek rahsia ke, macam nak judge dia ke, tak ada. Okay, thank you very much Tuan Amirul, harap membantu. Alright, oh kita ada request satu lagi. Silakan. Oh Cik Puan tadi, ya silakan. Cik Puan Maria, Amirah. Ke tertekan lagi sekali ni? Tak. This time nak tanya Okay. pendapat sebab already saya attend a few interviews and masa dia tanya ada soalan atau tidak, saya memang akan tanya lah a few questions nak gauge company tu bagus atau tidak. Tapi tak adalah direct. And then yang feedback yang saya selalu dapat, dia interviewer cakap dia rasa macam dia kena interview semula. So I don't know, is that a good thing ke, appropriate ke tidak, but I still do it lah sebab dia tak nampak macam dia marah pun. Dia just ada 2-3 interviewer yang cakap macam tu, macam dia rasa dia kena interview semula. So tu negatif atau tidak secara am lah. Okay, baik. Saya tak boleh kata negatif atau tak. Saya kena tengok nada dan juga body language panel tu. Cik Puan boleh nilai sendiri. Nada dia cakap tu dengan nada yang negatif ke ataupun nada yang bergurau positif? Macam bergurau je lah. So is a good positive way. Macam macam saya pula kena interview macam dia suka ditanya. Itu indikator positif sebenarnya. Sebab Alright. so Ataupun nampak dia punya body. I see. Faham. Daripada intonasi lah kita boleh nilai. Ataupun intonasi negatif macam saya pula kena interview itu negatif. Kita boleh baca dia suka tak suka. Okay. Alright, so hopefully membantulah. Itu kita boleh baca juga pada dia. Dan actually tuan-tuan Cik Puan, dia kata saya pula ditanya, usually calon ni, kita faham calon ni apply banyak syarikat. Itu memang kita faham. Sebagai recruiter kita sangat faham. And how can you show your passion towards the company adalah dengan bertanya soalan yang berkaitan dengan syarikat. I did get the position lah. Just sharing. Get. Okay. Alhamdulillah. Well done. So kita ada testimoni di sini. Tanya soalan yang berkaitan bagus, and then tengok respon panel pun bagus. Alhamdulillah dapat. Okay. Terima kasih Cik Puan. Panggil Maria je. Cik Puan. Okay. Maria. Okay. Thank you very much Miss Maria. Okay, saya tutup dengan yang terakhir. Kita ada 15 minit lagi tuan-tuan Cik Puan. Yang terakhir, saya kira ini adalah keyword terakhir, which we call as diversity. Ada diversity tak dekat syarikat tersebut? Alright. Cuk. Habis tu company saya semua Melayu je. Tak ada diversity lah? Tak. Bukan begitu Cik Puan, bukan begitu. Untuk diversity ni, cuba elak menilai negatif. Kita ambil yang positif. Mana kata, kalau syarikat itu ada diversity, usually they have a good open concept communication. Contoh, ada international students seorang. Kan? Tiba-tiba ada Malay, Chinese, Indian, ada semua. Kedua adalah ada umur berbeza. Pun. Alright. It's just that indicator kalau ada diversity, usually that company practice open concept communication, very kita antara team tu quite okay lah. Working culture pun sebab dia nak ikan orang yang veteran dan sebagainya pun ada kelebihan-kelebihan dan kelonggaran diberikan.
So itu 7 perkara yang boleh saya kongsikan hari ini tuan-tuan. Ada banyak lagi but these are very fundamental. Saya pergi mana-mana pun untuk mereka yang baru nak mencari kerja ataupun perkongsian saya lebih fokus pada mereka yang below 5 years or below 3 years experience bekerja lah. So this is an introduction for you to know that macam mana nak tahu trigger-trigger company ni okey tak okey. Alright, nak kerja company ni on tak on? Right, macam tu lah lebih kurang. Okay, baik. Kita ada dalam 10 minit lagi tuan-tuan. Kalau ada sesiapa yang nak berkongsi pandangan dan pendapat, boleh kongsikan. Hari ni kita ada 230, ramai. Thank God. Oh, jap. Saya kena baca satu tuan-tuan. Sambil-sambil anda request tu, saya baca soalan orang mention saya. Setakat ni request belum ada. Okay. Ada Tuan Zairul Riza mention, nak tanya saya macam berminat nak medium or small company, but for me as I share that just now, I'm from small company. Staff ada 15 orang saja. So on our side, kami boleh request dengan management. Management pun dah bagi tahu dah. If anyone ada nak pergi training ke apa, bagi tahu, justify and then we will discuss and approve kalau dia boleh mendatangkan benefit pada syarikat. So you can propose. Pertama, kalau large company usually kalau professional certificate macam ni, anda boleh pergi dengan skim apa PSMB, boleh claim bawah PSMB, SBL ataupun SBL khas. Biasanya training provider tu dia akan bagi tahu kita ada SBL, kita ada SBL khas. Mana kata boleh claim dengan HRDF. Mana kata company tak bayar 1 sen pun, company claim balik dengan HRDF sebab company memang mencarum setiap bulan kena bayar kat HRDF. So dana tu dia boleh guna balik dengan hantar anda pergi training. So just request tuan. Go through HR bahagian training sebab HR ni ada 4 function utama lah yang majority. Pertama, recruitment ni cari talent baru ni. Yang kedua adalah compensation benefit yang kira-kira gaji, kira AL semua. Ni yang ketiga adalah bahagian undang-undang IR. Yang keempat adalah bahagian training, learning, development. Yang ini mereka yang rancang benda-benda ni. So you can always request from them kalau anda rasa benda ni relevant. Alright. So usually benda-benda ni akan ada claimable. Kita sebut sebagai claimable, HRDF claimable. Itu insyaAllah sangat senang nak request lah. Right. Terima kasih Tuan Riza. Harap membantu. Okay. Cik Nick, Ya, saya nak menambah sikit. Tadi ada soalan dari salah seorang yang bertanya, ada yang bertanya mengenai apakah benefits yang terbaik untuk kaki tangan. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang baik untuk kita kan. Just speaking this as based on my experience as a HR practitioner, saya dapati kalau orang muda yang baru masuk, dia punya mind is dia akan pergi ke gaji. Dia tak fokus tentang benefits lain secara macam berat, macam kepada flexibility kerja, cuti on top, and then working culture macam mana dia nak ada bosses yang dia boleh go along with, sebab dah mid career, it also menentukan diorang punya hala tuju career diorang macam mana kan. So this so untuk orang yang mid career, dia punya fokus lain pula, bukan gaji semata-mata gaji. Yes, this is gaji yang dia nak berdasarkan skill dengan experience dia, but along with the gaji, dia nak juga perks lain yang boleh memberikan dia macam boleh membolehkan dia achieve work life balance. Selalu yang memang nak cakap banyak aim for work life balance ialah
golongan yang mid career level lah. Manakala Faham. yang dah towards the end of their journey in their working ni diorang mungkin selalunya diorang tak bertukar kerja, tapi tapi kalau we are looking those who are in their 40s, yang nearing 50s, yang masih lagi jam kerja, mungkin dia kata this is the final jam, lepas ni I settle, I tak nak cari macam orang Islam akan mengerjakan umrah atau haji dan haji. Untuk orang Cina ataupun orang India, diorang akan ada pilgrimage ke holy site diorang. So diorang pun nak cuti juga untuk perform this pilgrimage untuk diorang. So setiap orang tengok benda yang berbeza-beza berdasarkan makna. Setuju. Terima kasih Puan. Insight yang sangat menarik. Terima kasih. Sama-sama. Saya sangat setuju. Contoh kalau saya awal 20-an memang kita nak stabil, nak duit dulu lah. Nak kumpul duit kahwin, nak beli kereta kan. Tapi bila dah berkeluarga, kita akan sebut apa? Kita nak masa benefit untuk anak-anak contoh. So bila seiring dengan peningkatan usia, kita punya target kerjaya dan life pun berbeza. Pengalaman daripada seorang HR practitioner. Terima kasih, kita sangat menghargai Cik Puan Min bersama. Okay, thank you so much, Nick. Okay, actually this topic bagi I macam very interesting sebab dia you cerita pasal ciri-ciri company yang bagus, ada like 7 karakteristik untuk you evaluate the company itself. Tapi I think it's not just only company yang I ada macam some of my friends dia encounter with macam company tu dah bagus dah, semua everything, but dia duduk dalam a position where the job is very niche, yang di mana bila dia nak jump around dia tak boleh nak jump around because the job is very niche. Okay, and then sebab I used to be a fresh grad, so I macam encounter lah a few issues, which is this one I just nak cerita je lah. Okay je kan? Okay. Sila. Okay, bagi I macam the most important thing is gaji is not everything, especially for the fresh grad. Mestilah kalau you nak cari kerja, mesti you nak cari gaji yang at least bermaruah lah, kan? Tapi but for me, yes, gaji bermaruah tu penting, but gaji is not everything lah. Sebab sometimes it could be that gaji tinggi but you're not happy with the environment, with your boss, ataupun the job can be very demanding as well. Betul tak? So benda tu bagi I macam penting lah. And then second one is the career growth. So in order for us to know what is the best career growth for ourselves, kita kena do research lah prior to applying for any job. Sebab bagi I macam I see a lot of fresh graduates out there, they lack of research. Dia tak tahu apa yang dia nak, dia just apply job. Let's say you graduate as mechanical engineer, so you just apply je 10 years down the road. Sebab ada some jobs dia tak sustainable. Yeah. Yes, so I macam nampak a lot of fresh graduates ada this kind of attitude lah, which is bagi I whenever I advise some of my friends, I bagi tahu dia that you need to do research prior to applying to any job. Okay. And the third one is benefit. Benefit pun is very important lah, macam Cik cakap tadi. Dia punya KWSP ke unlimited punya coverage untuk health benefit. Ada some of them yang memang bagi travel allowance every year. So I macam pernah encounter lah those things. And then it's very important to know juga turnover rate tu lah. Sebab I pernah je encounter with a company yang turnover rate dia sangat rendah. So
job dia tu jarang sangat dia post. Maksudnya bila dia buka and orang apply ramai. So maksudnya that company is very good lah. Maksudnya ada reason kenapa. Sebab company yang I stay sekarang pun dia punya turnover rate sangat rendah. And then orang yang stay pun sangat lama. Sangat lama ya. Okay, to just my sharing je lah. And then another point is big companies not equal to happiness. Saya setuju sangat. Okay, this point I memang nak clarify because I used to work with a very big company. Macam that company memang semua orang tahulah. Kalau I sebut memang semua orang tahu. Tapi it's not equal to happiness. Because sepanjang I kat sana, the job is very demanding. The environment is very macam pushy. And then at the end of the day, I tak happy. So I try to find another job. So that's one of the most important thing yang fresh grad should know lah. So in order for you to get to know whether the company is good or not, you tengok the turnover rate. And then tu je lah kot my sharing. Alhamdulillah. Thank you Tuan. It's very sangat sangat insightful, bermakna bagi kami. Thank you. Our parent dia akan selesa dengan nama-nama besar tersebut. So syarikat besar is not equal dengan happiness. So you need to understand that. Sebab banyak juga syarikat kecil sekarang, contoh startup ke sebagainya, mereka juga menjadikan environment kerja, budaya kerja, culture kerja yang mungkin anda lebih selesa. Alright, thank you very much for the sharing. Last, mari kita dengar daripada Y. Saya tak pasti siapa. XYZ. Silakan Tuan. Terima kasih Tuan Nick. Pertama sekali saya merupakan alumni JSM lah. Soalan ni Tuan Nick dah sentuh topik ni. Cuma saya masuk lambat sikit dalam space ni. So saya terlepas lah. Saya dah kerja 3 bulan setengah dekat company ni. Cuma bila kawan-kawan saya tanya, macam, weh bro, macam mana dengan working culture dengan environment okey ke tak? Saya sampai sekarang macam agak clueless lah macam mana nak determine tempat ni okey ke tak okey. Okey ke, environment tu okey tak okey ke. Minta pandangan yang tu lah, itu saja. Baik, terima kasih Tuan. Saya boleh kata apabila kita tak ada benchmark indicator, rumah berapa? 400. Oh, patutlah murah. Bila kita boleh compare ataupun kita nampak case study yang lain. So, situasi Tuan sangat common untuk first job. Pertama sekali, apa yang saya boleh kongsi, what I have done as well adalah always lepak dengan member, tanya, office kau macam mana? Kau kerja macam mana? From our friends experience, tempat syarikat dia, kita tahu, oh macam tu syarikat dia, oh macam tu. Oh, kena maki dengan bos. Saya pernah ada kawan yang kena maki dengan bos dengan izin. Bos dia maki dia, F word lah, S word lah, sebutlah perkataan apa sampai bos dia pitam, bos dia ada darah tinggi. Betul, kau kena maki sampai bos kau pitam, masuk hospital. Biasa-biasa lu je. Alright, itu yang pertama lah. Itulah untuk makluman Tuan, so that people know. Yang who are fresh and do
you need a lot of guidance. Tuan pula selalu bertanya, ada tak diberikan guidance? Ada tak dipandu? Ada tak orang yang contoh dia, anda follow je, dia akan explain satu-satu, jadi driver dia pergi meeting, jumpa klien sebagainya. Itu antara benda culture yang kita boleh, oh aku terpandu lah, aku belajar laju, aku belajar benda ni dalam tempoh seminggu, sebulan aku belajar benda ni. So itu juga contoh-contoh yang kita boleh kata agak bagus lah. Alright, tuan-tuan dengan izin, kalau saya boleh cadangkan, have a lot of chit-chat discussion dengan rakan-rakan sebaya. From there anda akan tengok after 6 months siapa yang grow banyak. Kita akan nampak dari segi kematangan dia usually. Ataupun progress kerjaya kita nampak lah naik pangkat ke, ataupun cara dia bincang tu sangat matang, atau dia boleh bagi idea yang sangat relevan dengan industri dia ataupun as a whole. It means that person grow very fast. Sebab saya seorang lagi bercakap tentang macam mana nak urus staff, macam mana nak communicate dengan bos, macam mana nak handle project management. Seorang lagi masih lagi bercakap tentang lagu, muzik dan sebagainya. So, ada satu mention. Alright, hold on. Saya kira ini jawapan terakhir dengan izin tuan-tuan Cipuan. Daripada Zakiah, nak tanya, saya fokus community culture more than gaji, macam mana ya? Contoh bos steamboat training. Ada, and saya baru saja mula kerja because if Cipuan ada ataupun tahu apa yang anda nak. So you can find that. Macam saya sebut tadi, tak syarikat sediakan semua benda. Ada syarikat sediakan benefit gaji, ada syarikat sediakan work culture, ada syarikat sediakan growth. So anda nak yang mana? So it come back to you. Macam Cik Puan Min kongsi juga, ada orang umur 20-an dia pentingkan gaji, ada orang umur 30-an sikit dia pentingkan kestabilan, security, family. So back to your own objective. Tak salah. Okay. So find company yang mana prioritize things that matter to you as well. Harap membantu Cik Puan Zakiah. Dan okay, untuk company baru, bila kita tanya staff berapa ramai mereka bagi gaji bermaruah. Saya suka istilah daripada Tuan Dan tadi, gaji bermaruah. Kedua adalah they have a proper, what we call as proper job scope ataupun portfolio. Sangat bahaya syarikat baru, dia bagi kerja pada staff tapi tak ada portfolio. Apa maksud dia? Maksud dia adalah anda mungkin diberi kerja bila-bila masa saja. Dan you are going to probably tak ada career. Saya jawab secara ringkas. Terima kasih Tuan-Tuan Cik Puan. Kita ada Tuan Yi. Tuan Yi, saya minta izin Tuan PM ataupun tweet sebab kita dah sampai pukul 10. Saya mau izin untuk kita tamatkan sesi. Thank you for volunteering Tuan Yi. Anything kita PM ataupun tweet Tuan Alright. Thank you very much sekali lagi bagi speaker-speaker yang sudi berkongsi. Terima kasih Tuan Cik Puan yang sudi hadir. Kita ada lebih kurang dalam 200.5 tadi saya tengok. Sekarang ada 214, 220 lebih kurang. Alright, thank you for your time. Moga perkongsian hari ini membantu tuan-tuan Cik Puan, Tuan Amirul, thank you very much, Cik Puan Min, Tuan Dan dan sebagainya. Really appreciate your time, Tuan Ki and everyone. So kita jumpa lagi pada sesi akan datang setiap hari lockdown, esok pukul 9 malam dan hari-hari Senin 9 malam juga dengan topik-topik yang berbeza. So stay tune insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi. Take care everyone. Ambil vaksin dan jaga SOP. Assalamualaikum. Saya tamatkan sesi sekarang. Kita jumpa esok.